Yang Berhormat Tuan Haji Cik Uda bin Cik Nik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Ketua, soalan saya nombor 4. Tuan Yang Ketua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memandang serius akan ketiga-tiga fenomena yang saling berkaitan ini. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, antara punca-punca berlakunya fenomena hubungan seks rambang adalah pendedahan komuniti, terutamanya golongan remaja, kepada sumber-sumber berunsur seks secara mudah daripada media elektronik yang ada tanpa kawalan. Ekoran daripada itu, punca-punca berlakunya penghamilan luar nikah dan pembuangan bayi adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, perasaan takut dan malu yang dialami oleh wanita hamil luar nikah kerana tidak mendapat sokongan keluarga mengenai kehamilan mereka. Yang kedua ialah perasaan takut dihukum kerana kesalahan kehamilan luar nikah sekiranya masyarakat umum mengetahuinya. Yang ketiga, bayi yang dilahirkan dengan kecacatan menjadi beban kepada keluarga yang tidak diterima sepenuhnya. Yang keempat, kurang pendidikan keagamaan menyebabkan wanita hamil luar nikah mengambil jalan mudah tanpa memikirkan akibatnya. Yang kelima, tiada pengetahuan mengenai hikmat bantuan sokongan yang disediakan bagi kanak-kanak dan wanita hamil luar nikah, seperti hikmat kaunseling, perkhidmatan pelindungan untuk diri dan anak yang bakal dilahirkan. Yang keenam, bapa kepada bayi yang dilahirkan tersebut tidak mahu bertanggungjawab dan hilang gaib tidak dapat dikesan. Yang ketujuh ialah wanita pendatang asing yang hamil takut diusir majikan apabila memohon bantuan tentang kehamilan mereka. Dan yang akhir sekali ialah tidak pernah tertangkap dan tidak rasa takut, terutama bagi kes yang kerap mengandung luar nikah. Tuan Yang Dipertua, bagi menangani gejala ini, kerajaan telah mengambil tindakan antara lain dengan menyediakan tempat pelindungan kepada kanak-kanak dan wanita yang hamil luar nikah agar mereka dapat melahirkan anak dengan selamat. Institusi-institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyediakan pelindungan untuk golongan tersebut ialah Taman Seri Puteri sebanyak 4 buah dan 2 buah pusat jagaan Sinar Kasih. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, Taman Seri Puteri menyediakan kemudahan pelindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak perempuan berumur di bawah 18 tahun yang hamil bayi luar nikah. Sementara pusat jagaan Sinar Kasih pula diwujudkan bagi wanita hamil luar nikah berusia 18 tahun dan ke atas yang memerlukan pelindungan dan penjagaan segera. Selain itu, kementerian juga mempunyai 55 buah lagi institusi kebajikan, 104 buah pejabat kebajikan masyarakat daerah dan 55 buah klinik Nur Sejahtera yang bersedia menerima bayi-bayi yang memerlukan pelindungan. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga menjalinkan kerjasama dengan pertubuhan sukarela kebajikan bagi membantu membendung masalah pembuangan bayi. Terdapat 8 buah pertubuhan sukarela kebajikan yang menerima geran daripada JKM yang menyediakan pusat pelindungan bagi ibu-ibu muda ini. Di samping itu, kementerian melalui JKM dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara turut melaksanakan usaha-usaha bagi menangani gejala tersebut melalui tindakan seperti berikut, iaitu yang pertama, menyediakan perkhidmatan kaunseling. Yang kedua, mengadakan bankir interaktif. Yang ketiga, melaksanakan program kesedaran melalui Jawatan Kuasa Kebajikan Kanak-kanak Daerah. Yang keempat, melaksanakan program kesedaran melalui pelaksanaan modul Smart Start, modul kasih, program Parenting at Work,
modul I'm in Control. Dan yang kelima, mewujudkan pusat aktiviti remaja Cafe 18. Keenam, melaksanakan program pengukuhan nilai keluarga. Dan yang akhir sekali, mengadakan program kenali anak kita. Selain itu, LPPKN juga telah mula melaksanakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial bagi meningkatkan kefahaman dalam aspek seksualiti, pembentukan nilai kendiri dan perhubungan kekeluargaan antara gender terhadap pihak-pihak tertentu seperti institusi kebajikan, institusi pendidikan dan badan-badan bukan kerajaan. Di dalam mesyuarat Majlis Sosial Negara yang ketujuh yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 1 Oktober 2010, wakil daripada The International Institute of Islamic Thought and Civilizations, iaitu Muhammad Uthman Al-Muhammadi, Profesor Syed Asma M. Razak Al-Aidrus, telah membentangkan kertas kerja dengan tajuk Masalah Membuang Bayi, Penyelesaiannya daripada Perspektif Islam. Di dalam pembentangan tersebut, cadangan penyelesaian berdasarkan pendekatan cara Islam untuk mengatasi isu pembuangan bayi telah dibahagikan kepada langkah jangka pendek dan panjang yang memberi tumpuan kepada 3 institusi asas, iaitu keluarga, masjid dan sekolah. Sekian, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Sheikh. Tuan Ketua, terima kasih Menteri, jawapan yang paling lengkap lah. Tapi soalan tambahan saya ialah, walaupun ada langkah-langkah diambil, tetapi dari segi praktikalnya saya rasa kerajaan tidak bersungguh-sungguh dalam kes ni. Kalau kes pencegahan rokok tu misalnya, ada tak nak sana tak nak sini, TV pun tiap-tiap malam, tapi dalam kes buangan bayi ni saya tak nampak ada billboard, ada papan-papan tanda, ada iklan-iklan dalam TV yang boleh mencegah kepada 3 kes yang saya sebutkan ni. Apa pendapat Timbalan Menteri? Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan yang dikemukakan. Sebenarnya, Tuan Yang Dipertua, tanggungjawab bagi menangani gejala ini bukan hanya terletak di bawah tanggungjawab kementerian ini. Kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan seperti Jabatan Agama Islam dan Kementerian Kesihatan Malaysia, badan bukan kerajaan seperti Persatuan Perancang Keluarga Malaysia dan sektor korporat juga penting dalam usaha membendung masalah pembuangan bayi. Begitu juga dengan tanggungjawab dan peranan masyarakat umum, terutamanya kaum ibu bapa dan ahli keluarga terdekat, perlu ditingkatkan supaya gejala ini dapat ditangani. Kerana setiap rakyat Malaysia, terutamanya ibu bapa, perlu mengambil segala usaha untuk membendung masalah pembuangan bayi daripada terus berleluasa. Berjawab kepada isu yang dibangkitkan tentang publicity ataupun promosi dari segi media, sebenarnya kementerian ini bersama-sama dengan Akhbar Utusan Malaysia, Exro dan Persatuan Karyawan melalui kempen Kami Prihatin juga berusaha meningkatkan kesedaran masyarakat dan adalah menjadi harapan kementerian agar banyak lagi inisiatif dilaksanakan oleh sektor korporat dan anggota masyarakat untuk meningkatkan kesedaran terhadap gejala ini dan akhirnya isu pembuangan bayi dapat dibendung sepenuhnya. Sekian, terima kasih.